ni kepada kami. Jadi Ibnu Jauzi ni dia letak tajuk ni dia memang khusus kepada pemimpin. Sebab Ibnu Jauzi dia bila letak tipu daya iblis ni dia khusus kepada banyak jenis manusia. Dan salah satu manusia yang dia letak, jenis manusia yang dia letak ialah pemimpin, ketua. Jadi kita ni, tapi bagi saya tajuk ni sesuai kepada semua, kerana ada sebahagian daripada kita merupakan ketua. Sama ada ketua di dalam masyarakat ataupun ketua di jabatan tempat kita kerja. Jadi semua itu tergolong tergolong dalam golongan pemimpin. Tapi Ibnu Jauzi ni dia khusus kepada pemimpin, sama ada raja, sultan, khalifah, tak kira lah, Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri. Itu dia khususkan kepada itu kan? Tapi bila kita bila saya belajar kitab ni, maka dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Semua, kerana kita ada tanggungjawab, dan tanggungjawab antaranya ialah menjadi seorang ketua. Dan ketua ni dia, apabila kita dilantik menjadi ketua, maka tanggungjawab dia banyak. Berbeza dengan orang tidak dilantik menjadi ketua. Tambah kalau dia itu adalah raja, sultan, Perdana Menteri, menteri besar atau ketua menteri. Peranan dia lagi banyak, tanggungjawab dia lagi banyak. Kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia, maka dia akan disebut seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yantazi'ihi Allah ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghasha li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Sahih Muslim. Jadi seorang pemimpin ni ialah dia tanggungjawab dia untuk jaga rakyat dia. Seorang ketua ni dia kena jaga dia punya anak buah dia. Tiba-tiba dia tipu, dia tak jaga rakyat dia elok-elok, dia tak jaga anak buah dia elok-elok, dia tidak amanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan syurga baginya. Jadi tuan-tuan janganlah berprasangka buruk kepada saya, memandangkan saya ni janggutnya panjang, kepiahnya putih, maka tuan-tuan berkata dia ni tobat lahum PN. Maka dia ni bercakap bagi pihak PN. Tidak, dia semua. Pada PN pun kena, pada PH pun kena, pada apa lagi, ada garas salin, tak ada mudah lagi. Dia ada 3 ya. Untuk pilihan raya baru ni cuma ada 3 saja. Dan pilihan raya akan datang pun 3 saja. PN, PH, muda. Tua tak ada. Dan ni kena rakam. Mampu juga rakam. Buat live abang. Tak ada live no. Ada YouTube ke apa? Tak ada kak saja kan. Kat no. Okey baik.
Tak apa, tak kat pun tak apa. Dia kenal semua sikit. Dia sama, janganlah kita mengatakan bahawasanya jangan kita taksub dengan mana-mana kata perikatan ataupun mana-mana gagasan yang kita pegang. Masing-masing membuat kesalahan dan saya rasa masing-masing mencuba sedaya upaya lah. Dan masing-masing dah memegang tampuk pemerintahan. Gagasan PN pun dah pegang, gagasan PH pun dah pegang, UMNO pun dah biasa pegang. Muda tak pernah pegang ni. Jadi kita dapat menilai. Kita dapat menilai dari segi bagaimana mereka ni memerintah. Kita boleh menilai. Cuma untuk pilihan raya yang terbaru ni, cerita pilihan raya, dia tidaklah dinilai melalui cara pemerintahan, tapi lebih kepada orang kata gelombang lah. Lebih kepada gelombang kepada PN. Itu ya. Orang tidak memilih di atas cara pemerintahan. Orang memilih kerana berlakunya gelombang tsunami yang kuat dari sebelah gagasan PN. Itu ya. Kan? Sebab rakyat ni dah boleh menilai bagaimana PN memerintah. Rakyat juga boleh menilai bagaimana PH memerintah. Jadi pandai, rakyat dah pandai dah sekarang. Rakyat dah pandai. Dulu mungkin rakyat ni dia tak pandai. Dulu kalau ni dia berasa satu parti tu saja yang boleh memerintah, parti lain tak boleh memerintah. Tapi sekarang dah. Dia dah boleh menilai. Tapi disebabkan dah boleh menilai itu, maka dia memilih bukan disebabkan cara pemerintahan. Itu dia. Betul ke tak saya kata? Betul. Okey. Itu realitinya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beri amaran kepada kita. Dalam Quran sebut, dia kata dalam Quran ketika mana manistajara al-qawiyul amin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Manistajara al-qawiyul amin. Maksudnya ialah ketika kamu nak memilih orang yang nak buat kerja, maka pilihlah orang yang al-qawi. Maksudnya kalau dari segi bahasanya maksudnya kuat, tapi dari segi terjemahan yang lebih sesuai ialah mampu. Apabila kamu nak memilih orang yang hendak bekerja, maksud bekerja ni termasuklah sebagai pemimpin, maka pilihlah yang al-qawi al-amin, yang kuat dan juga yang amanah. Itu jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ni Ibnu Jauzi dalam kitab yang kita nak bincang ni ialah bagaimana iblis ni dia menipu orang yang telah mendapat kuasa. Orang tu dah dapat kuasa dah. Dia dah menang dah. Puak ni menang 3, puak ni menang 3. Jadi nasihatnya kepada kedua-dua belah pihak, sama ada PN ataupun PH ataupun ketua-ketua yang dilantik di jabatan, di pejabat ataupun di sekolah ataupun di mana-mana ataupun di dalam masyarakat. Pengurusi surau pun termasuk sekali. Pengurusi tu kata, aku dah tak boleh apa. Kena juga kan. Baik. Bagi yang pertama, bagi aku kata cara yang pertama iblis ni dia memperdayakan pemimpin, penguasa, iaitu yang pertama iblis membisikkan kepada mereka bahawa Allah mencintai mereka. Itu dia yang pertama. Tipu daya iblis yang pertama kepada orang yang telah dilantik menjadi
pemimpin, raja ataupun sultan ataupun ketua, bahawasanya aku ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah, maksudnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lah, untuk menjadi pemimpin kerana Allah mencintai diri aku. Yang ni kita tak tahu, sebab dia dalam hati. Kita nak abang kita pun tak nak jadi ketua, ngurusi surau macam mana? Ada rasa macam tu? Saya nak abang pun saya tak nak jadi ketua, saya pun jadi cikgu bawahan lah. Tak pernah jadi ketua keluarga tu jadilah kan. Jadi seorang pemimpin ni, apabila dia dilantik menjadi pemimpin, jadi iblis mai bisik kat dia, hang ni dilantik sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai kamu, menyayangi kamu, sayang kepada hang. Allah sayang kepada hang, sebab tu Allah pilih hang menjadi ketua. Allah pilih hang menjadi menteri. Allah pilih hang menjadi menteri besar. Kena sebut menteri besar apa menteri tak apa, dia ramai. Kalau sebut Perdana Menteri seorang lah, mampu saya kenal. Dia ni memang sah-sah tiba PMX ni. Jadi kita tak, jadi Allah pilih kamu sebagai seorang menteri, sebagai seorang menteri besar. Kerana apa? Kerana Allah sayang kepada kamu. Itu bisikan dia yang pertama. Andaikan Allah tidak mencintai, dia tulis, tentunya dia tidak akan melantik mereka menjadi penguasa dan menjadikannya mereka sebagai wakilnya di tengah hamba-hambanya. Jadi kalau Allah tak sayang, Allah tak mencintai kamu, Allah tidak melebihkan kamu, maka Allah takkan lantik kamu sebagai ketua di dalam masyarakat. Allah tak akan lantik kamu sebagai ketua untuk memimpin masyarakat. Itu kerana Allah yakin kepada kamu. Itu dia. Dia punya rasa macam tu. Allah yakin kepada aku bahawasanya aku boleh lantik. Yang sebenar-benarnya ialah Allah lantik dia tu sebagai satu ujian yang Allah nak bagi kepada dia. Allah lantik dia sebagai ketua ialah kerana apa? Kerana Allah nak beri ujian kepada dia. Hak tu kena ingat. Apa yang Allah bagi kepada kita ni, kita kena pegang bahawasanya dia adalah satu ujian. Tak ada pun satu kelebihan, kecuali Allah melantik seseorang tu menjadi Nabi dan juga Rasul. Maka itu adalah satu kelebihan. Itu pun Allah Subhanahu wa taala uji juga. Tak ada lah seorang Nabi, tak ada lah seorang Rasul itu dilantik menjadi pesuruh Allah, Rasulullah, tanpa Allah tak uji pun. Tak ada. Dia berkata tak, Nabi Sulaiman tak diuji pun. Nabi Sulaiman ni diberi bermacam-macam nikmat. Nabi Sulaiman pun diuji. Cuma banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Sulaiman, banyak nikmat yang Allah cerita. Tapi pada hakikatnya tidak terlepaslah mana-mana rasul, mana-mana nabi dilantik kemudian Allah bagi kesenangan kepada dia. Tak. Kalau kita berpegang dengan yang tu, maka kita akan menjadi orang yang al-amin, yang amanah. Sebab kita sedang kita ni dilantik sebab Allah nak uji aku. Nanti dia cerita lagi. Baik. Kalaupun mereka itu benar-benar wakil Allah, mestinya mereka menerapkan hukum hakamnya dan mencari keredaannya. Pada saat itulah mereka merupakan orang yang dicintai Allah kerana taat kepadanya. Tapi Ibn Jauzi sebut apa? Tapi sekiranya kalaulah dia tahu dia adalah
Ni dia dilantik ni sebagai satu ujian kepada dia. Dan dia adalah satu tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, maka dia akan melaksanakan dia dengan amanah, mengikut hukum hakam syariat yang dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu barulah dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melakukan tugasnya sebagai seorang ketua yang amanah, mengikut berlandaskan kepada Islam, maka ketika itu barulah dia boleh duk berasa bahawasanya dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selalunya orang macam ni dia takkan rasalah. Dia takkan rasa satu orang yang amanah, yang beriman, amanah, bertakwa, dia jadi seorang pemimpin, dia takkan pernah rasa aku ni buat betul tak betul, betul tak betul, betul tak betul. Kalau kita dengar cerita kisah-kisah Khalifatul Amirul Mukminin, Khalifatul Khulafa Ar-Rasyidin, kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Maka kita dengar tu mereka ni sentiasa rasa macam, tambah kalau kita dengar cerita pasal Sayyidina Umar ni, dia ni satu orang khalifah yang sentiasa rasa aku ni tak pernah cukup buat kat rakyat aku. Padahal Sayyidina Umar ni lah orang kata antara khalifah yang terbaik lah, yang pernah ada atas muka bumi ni. Khalifah yang terbaik, amanahnya, tegasnya, semua ada kat dia, sifat-sifat pemimpin. Tu pun dia rasa tak cukup juga kuasa apa yang aku buat kat rakyat aku ni. Oh, ni lagi mentang ketua juga ni pun. Ni pun ketua kok. Bahagian apa? Saya tak ingat dah. Bahagian telinga. Kalaulah doktor rasa dia dilantik menjadi ketua kerana dia dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, rosak habis telinga orang. Itu dia. Baik. Tidak jarang kekuasaan, ni bahasa dia bahasa macam Indonesia sikit. Tadi duk nampak macam Indonesia muka kerja no, campur dengan Bangla. Baru masuk main tu. Itu main duk salam habis. Adat dia macam tu. Adat di kampung dia macam tu. Kan? Kita tengok tu tak tergelak. Kan? Tapi adat dia macam tu. Kan? Tak sama adat orang. Baik. Nak tergelak tu salah jugalah kan. Tapi kalau nak pergi marah dia tak sesuai lah. Takut bukan apa kalau di kampung ni orang marah dah. Kan? Ustaz duk mengajar tiba bagi salam. Keluar terus tak payah duk bagi salam pula kan. Tak duk marah dah. Itu adat dia. Baik. Tidak jarang kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada orang yang justru dibencinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bukanlah bagi kekuasaan tu kepada orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang amanah semata-mata. Banyak juga yang kita dengar yang mana kuasa ni diberikan kepada orang yang tidak diredainya. Maksudnya apa? Sama ada dia itu tidak beriman, tidak soleh, tidak amanah, ataupun dia kafir terus. Senang tu tahu. Allah beri dia kekuasaan juga. Jadi kuasa ni tak semestinya hanya kepada orang Islam, tapi Allah beri juga kepada orang bukan Islam. Itu jelas. Contohnya Allah beri kuasa kepada Fir'aun.
Bukan sikit-sikitnya kuasa Allah bagi kepada Firaun tu. Hebat, besar kuasa dia tu. Allah beri kuasa kepada siapa? Kalau orang kafir ni. Torut. Torut tu sifat. Namrud, tu betul. Ada telaru tu. Namrud contoh dia. Kan? Sikit punya besar, kaya ke Namrud ni. Hak tu hak zaman dulu, zaman-zaman law ni macam-macam kita dengar. Hitlernya, Bushnya, macam-macam. Allah bagi kuasa kepada mereka. Saya tak mau sebut dalam Malaysia, saya tak mau sebut lah. Jadi isu pula kan. Saya sebut luar seronok kalau sebut dalam Malaysia ni dia lagi seronok kan. Tak ni kemas. Dan saya tak mahu nak kemas. Tuan-tuan jangan mengharapkan saya sebut lah. Tak sebut. Baik. Nak sebut tu boleh ada lah. Kalau nak sebut tu ada senarai lah kan. Tapi tak sebut, kita tak sebut lah. Baik. Dia juga menghamparkan dunia kepada orang yang sebenarnya tidak dilihatnya, lalu membuatnya berkuasa terhadap orang-orang yang soleh. Kerana berkuasa, para raja itu membunuh orang-orang yang soleh dan wali-wali Allah, sehingga apa yang dilimpahkan Allah kepada mereka merupakan dosa yang bagi mereka, dan bukan merupakan anugerah sebagai mereka. Yang demikian inilah yang bukan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah kata, Ibnu Jauzi kata, Allah ni dia bagi kuasa kepada orang yang jahat, yang mana orang jahat ni dia akan memerintah orang-orang yang soleh. Orang soleh ni duduk bawah dia. Dan apabila orang-orang soleh ni, contohnya di kalangan para ulama ni, dia melihat kepada kemungkaran yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin, maka dia nak pergi tegur. Sebab dia rasa, aku kena tegur sebab aku ulama, aku ada ilmu, aku tahu dia buat salah. Maka ketika itulah penguasa, pemimpin ni dia akan ambil kesempatan dengan membunuh orang-orang yang soleh itu. Ini berlaku bukan pada zaman Islam, ini berlaku sebelum daripada kedatangan Islam lagi. Apabila seorang ketua, pemimpin, raja, sultan ke apa ke, dia buat perkara-perkara yang mungkar dalam pemerintahan dia, akan ada orang yang mai tegur. Seperti mana Ashabul Kahfi, yang mana ketika itu raja dia tu mengaku bahawasanya dialah Tuhan. Tapi pada ketika itu mereka ni, Ashabul Kahfi ni, mereka orang pemuda ni, 7 orang pemuda ni, mereka ni beriman. Jadi mereka tak mau mengaku bahawa dia itu adalah Tuhan. Maka mereka ni digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh yang berani menentang raja tu, kerana dia telah membuat satu kemungkaran. Dia rasa dia kuat, dia ada kuasa, akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah datangkan orang soleh, tegur dia. Maka pemerintah tu dia buat apa? Dia perintahkan supaya golongan 7 orang pemuda ni dibunuh. Tapi mereka sempat lari. Itu kisah yang Allah bagi tahu sebelum kedatangan, sebelum diutuskan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang demikian inilah yang bukan termasuk dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Maksudnya sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah bagi kuasa kepada mereka,
Bila Allah bagi kuasa kepada mereka ni, bukanlah Allah nak beri nikmat kepada dia. Ya, bila seseorang ataupun bila mana-mana kerajaan ni dia mendapat kuasa, mana-mana orang yang mendapat kuasa, maka dia akan rasa dia duduk dalam nikmat. Kerana dengan kuasa tu dia boleh dapat harta yang banyak, duit yang banyak. Dia boleh perintah ikut suka dia. Dia boleh buat undang-undang dia sendiri. Tak ada masalah. Walaupun undang-undang sedia kala duk ada, dia langgar macam tu ya. Undang-undang kata rasuah tak boleh, dia langgar, tak apa, dibolehkan. Aku boleh ambil tanah sebanyak-banyak ni, tanah kerajaan, aku boleh pindahkan ke nama aku. Tak ada masalah. Asal sebelum jadi pemimpin, miskin papa ke dana. Jadi pemimpin terus kaya. Itu pun satu juga tu, itu pun talbis iblis juga. Talbis iblis kepada rakyat. Rakyat ni dalam dia punya kata, rakyat pada masa sekarang lah, masyarakat sekarang ni, dalam di minda dia, dalam minda dia dah tanam, iblis dah tanam dah. Apabila seseorang tu dia menjadi pemimpin, maka dia akan kaya. Dan benda tu tak salah. Dia dah. Itu talbis iblis kepada masyarakat. Jadi kita dah dinormalisasikan oleh iblis. Dan kita berpegang bahawasanya apabila seseorang menjadi pemimpin, maka automatik dia akan jadi kaya. Sedangkan Nabi SAW, ketika mana Nabi menjadi pemimpin di Madinah, Nabi jadi ketua di Madinah, Nabi hanya tidur di atas tikar. Dan bila Nabi bangun, belakang Nabi ni berbekas dengan kesan daripada tidur kat tikar. Nak menunjukkan apa? Punya miskin. Ketika mana Sayyidina Umar ni dia jadi khalifah, ada satu duta wakil daripada kerajaan Parsi ke kerajaan Rom, saya tak ingat. Dia mai hantar mai jumpa dengan khalifah Umar. Maka dia sampai, apabila dia sampai ke Madinah, dia pun tanya kat mana aku boleh jumpa khalifah ni. Kat mana pejabat dia tu, kat mana? Kan? Dia bertanya. Dia tak duduk kat pejabat. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat masjid. Dia pun pergi ke masjid tu. Dia pergi masjid, tengok mana khalifah. Itu duduk lena. Sayyidina Umar tu duduk lena dalam masjid dengan bersama-sama dengan rakyat. Boleh ke tak pemimpin sekarang buat macam tu? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Ketika nak pilihan raya. Habis pilihan raya tak ada lah. Tak ada muka lah. Susah je pun. Sanusi tak? Sanusi masuk, saya kena puji sikit Sanusi Kita tak jumpa lah yang sebegitu. Pemimpin yang sebegitu kita tak jumpa. Sampai orang wakil daripada Parsi tu dia terkejut. Takkanlah seorang pemimpin duduk macam ni. Sebab raja dia tak pernah duduk macam tu. Dia pun terkejut. Satu raja yang berjaya merampas beberapa kota-kota yang besar pada zaman tu. Sayyidina Umar ni, dia punya kejayaan dia membuka kembali kota-kota yang sebelumnya kafir. Tiba-tiba bila orang tengok, duk tidur dengan rakyat di dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba rakyat sekarang ni dalam minda dia pun,
bila seseorang dilantik menjadi pemimpin, dia mesti kaya. Mesti duit, mesti tak juta, bilion. Kan? Orang kata biasa, dia duit banyak, dia pemimpin. Dia pemimpin dah berapa puluh tahun. Dia mesti kaya. Itu talbis iblis kepada rakyat. Talbis iblis kepada rakyat. Betul tak betul saya kata? Betul sangat-sangat. Orang jadi, alah biasalah. Dia ada bilion-bilion. Berapa puluh tahun dia jadi. Berapa puluh tahun dia jadi menteri. Biasa. Tak biasa. Tak biasa tuan. Tuan Syak dah. WhatsApp. Ya ke? 8 macam tu ya. Azan. Kok ada orang duk tunggu, azan kat rumah. Kan? Tak azan. Tak ada orang azan. Sekejap saya habis bangun azan. Lama. Tapi disebabkan aku ni lagi berkuasa daripada hang, aku lagi hebat daripada hibah ni. Dia memang berkata hebat. Dalam bahasa Melayu hebat lah. Hibah. Aku lagi hebat daripada hang dari segi kedudukan aku. Maka hang siapa nak main tegur aku? Bila dia rasa hibah tu, dia pun tak pergi cari ilmu dah. Ilmu supaya dia ni tidaklah berlaku kemungkaran di dalam kepimpinan dia. Cari ilmu supaya tidak berlaku kemungkaran. Dia tak cari ilmu dah. Dia pun tidak pi duduk dengan ulama supaya ulama boleh duduk pi tegur dia pula. Hang buat salah. Ni salah ni, macam ni hang buat ni. Ada. Benda tu berlaku daripada dulu sampai sekarang. Ini saya pendekkan. Kemudian yang ketiga, iblis akan membuat para penguasa itu selalu merasa takut terhadap musuh. Dia rasa takut. Betul tak betul? Takut. Apabila seseorang ni jadi ketua, dia akan rasa takut orang akan sailang dia punya jawatan dia. Itu ketua di jabatan. Doktor dah rasa macam tu? Tak ada. Sebab dalam tu dia seorang kan, memang pengalaman dalam bab telinga kan. Orang lain pergi nak ketua je hanam terus hanam telinga orang. Tapi dalam kepimpinan, dalam kata politik ni, dalam politik dia tak sama dengan kerja di jabatan. Dalam politik bila-bila masa orang boleh sailang dia punya jawatan dia tu. Kalau dia ketua bahagian, ketua bahagian dia tu bila-bila masa saja boleh kena sailang. Itu seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang ahli politik lah kita kata, dia akan sentiasa takut dengan musuh dia. Jadi bila dia takut dengan musuh dia, maka apa yang dia buat, dia akan buat apa sahaja untuk mengukuhkan kuasa dia, untuk mengekalkan kuasa dia tu. Dia akan buat apa saja. Jadi iblis ni sentiasa duduk bisik ke dia, hang kena takut ni, hang memang menang dah, hang menang dah. Kan? Berapa lama hang nak menang ni? Kan? Lainlah jadi seorang pengetua ni orang tak boleh sailang dah. Kalau dia jadi pengetua, tak ada siapa boleh duduk sailang dah. Kalau orang main sailang pun dia pindah sekolah lain jadi pengetua juga. Tapi ahli politik dah. Ahli politik kalau orang main sailang, turun-turun terus masuk penjara. Hak tu yang takutnya.
Kalau dia tu jadi pengetua, dia tu jadi ketua jabatan, ketua bahagian di mana-mana pejabat kerajaan ke, tak ada masalah. Kalau dia kena selang pun dia keturun pi tempat lain jadi ketua kok. Dia kata kalau aku tak jadi ketua pun, aku DG aku takkan turun lah. Gaji aku tak ratus juga. Tapi bagi seorang pemimpin daripada sistem demokrasi, bila-bila masa kalau orang boleh sailang dia, turun penjara terus. Modum orang panggil kan. Jadi tu yang dia tak mau. Jadi setan dia, iblis dia bisik dia, hang kena jaga, hang kena jaga. Jadi dia nak jaga tu, dia akan buat apa sahaja. Dia akan buat apa sahaja yang membolehkan dia kekal di situ. Itu dia. Baik. Yang keempat, kita pendek. Mereka melantik orang yang tidak memiliki kemampuan dari mereka yang tidak mempunyai ilmu dan tidak kuat. Lalu dengan mudah dia menguasai mereka untuk menzalimi manusia. Jadi contoh dia macam ni. Contoh dia ni jadi ketua. Dia ni dah dilantik menjadi ketua. Dia nak lantik orang bawahan dia tu. Dia nak lantik orang bawah dia. Dia nak lantik orang bawah, dia akan pilih siapa? Selalunya lah, kalau seorang ketua, dia nak pilih orang bawah dia. Yang selalu bodek dia. Selalunya betul lah. Yang selalu bodek dia, tu yang dia akan lantik jadi ketua. Orang kanan dia, orang kanan ni dulu bodek dia lah. Orang kanan dia yang selalu bodek. Lain macam dia. Anak murid. Itu tu komen lah. Dia bagi komen, dia keluar. Dia melantik orang yang tidak layak untuk menguruskan kerja-kerja di bawah dia. Dia lantik sebab dia nak macam hak nombor 3 tadi, dia nak mengekalkan kekuasaan dia. Jadi dia kena melantik yang bawah tu, yang mana akan kekal bersama dengan dia, yang kata yang akan sentiasa menyokong dia. Dia tidak lantik mengikut orang yang mampu, orang yang orang kata amanah, orang yang mampu untuk buat kerja tu. Tak, bukan. Yang berkebolehan untuk buat kerja. Dia tak lantik macam tu. Contoh dia bagi sini, dia kata jika seorang pemimpin ataupun ketua dalam bahagian zakat ni melantik orang-orang yang fasik untuk membahagi-bahagikan zakat, pastinya mereka akan berkhianat. Maka penanggung jawab zakat itu akan dimintai tanggungjawabnya. Contoh dia orang Majlis Agama Islam, orang ni lah pusat urus zakat contohnya. Dia bagi contoh ni, Ibn Jauzi bagi contoh. Pusat urus zakat ni dia bagi kepada amil-amil ni orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun orang yang membahagikan. Dia kata tu yang membahagikan zakat-zakat tu kepada orang yang tidak bertanggungjawab, maka pastinya lah duit-duit zakat tu akan dikhianati. Harta-harta zakat tu akan dikhianati. Begitulah seorang pemimpin apabila dia nak melantik orang-orang bawah dia untuk melaksanakan tugas-tugas kepada orang-orang yang tidak amanah, orang yang fasik, orang yang munafik, maka pastinya rosaklah negara tu. Ini Ibnu Jauzi kata. Baik. Yang keberapa ni? Cukup kita berhenti dekat ni. Dia ada 12 no? Dia ada 12. Tadi yang keempat. Cukup dah, saya tak mau panjang-panjang. Tuan-tuan pun dah ada kerja. Saya ni dah berjanji dalam diri dah. Cukup. Orang bukan suka sangat dengar ceramah aku. Cukup untuk 15 minit tu orang dengar. Lagi 15 minit lagi orang muak.
15 minit orang dengar, 15 minit lagi orang muak. Cukup. Berhenti dekat tu Orang lain pun ada kerja ke, dia dengar kita cakap kan. Betul tak? Boleh tak? Saya takut apa? Saya takut apa ustaz ni mengajak ustaz sangat pula. Dah saya berpegang bahawasanya hak mai ni ada kerja lah. Hak mai ni saya lepas isyak ada kerja. Dulu saya memang stay lajak sampai pukul 9 suku, bubuh sampai 9.30 tu. Kalau kita ni memang orang berilmu, cakap hukang sedap tak apa lah. Kita pun tak berilmu sangat. Untunglah surau wakaf Siti Aisyah ni panggil juga ni, alhamdulillah jugalah. Kalau orang tak panggil mengajak, tak baca. Ni orang panggil mengajak, baca. Hak tu rezeki dia tu. Baik, jadi setakat tu saja jemaah pun kita dah mai dah. Jadi setakat tu saja. Kita sambung lain lah nanti. Lagi ada lagi, kita berhenti kat nombor 5. Kita sambung lain. Nombor 4 kita berhenti kat nombor 4 tu. Kita sambung kat nombor 5. Dia ada sini 12. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah itu daripada saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. An walidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.